Hmm. Dengar. Dengar. Ya, lain sudah susah. Beginilah situasi temu bual kru Kini TV bersama Puan Jaya Rani, seorang suri rumah yang menetap di Seremban melalui aplikasi WhatsApp tempoh hari. Akses internet yang lemah membuatkan kami tidak dapat meneruskan temu bual ini dan mengambil keputusan untuk ke rumahnya sendiri bagi mengadakan sesi temu bual secara bersemuka. Menurut kajian Kementerian Pendidikan Malaysia, kira-kira 1.85 juta pelajar Malaysia atau 37% pelajar di bawah KPM tidak mempunyai peranti untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Dan beginilah keadaan keluarga ini sejak tahun lalu yang terpaksa berkongsi satu telefon bimbit yang uzur bersama 5 adik-beradik milik ibu mereka demi pendidikan. Susah, sangat susah. Banyak susah. Berganti-gantilah, pakai berganti-gantilah. Malah Puan Jaya juga tidak mampu untuk melanggan pakej internet. Saya tak ada internet, saya top up lah RM10 atau saya tunggu satu kali tu macam. Macam saya sekarang top up RM10. Saya tengok kalau dalam 2 hari ke 3 hari sudah dia dah mulai cepat saya top up balik pasal masuk homework kan. Telefon bimbitnya akan digunakan anak-anaknya dari mula PDPR pada jam 8 pagi hingga malam. Ini membuatkan Puan Jaya, seorang pemas tautin tetap dari Indonesia yang berkahwin dengan seorang warga Malaysia, terpaksa berkorban untuk tidak menggunakan telefon bimbitnya dan memberi keutamaan kepada anak-anaknya mengikuti PDPR terlebih dahulu. Kadang-kadang saya dari Indonesia pun kita biasalah ya. Ada orang tu call, saya cakap kalau saya cakap sekarang anak omok banyak, saya cakap tak boleh call lah. You check kalau saya online aja, jangan call saya sudah cakap macam tu lah. Kita faham lah. Kondisi telefon bimbit itu pula tidak sesuai digunakan untuk mengikuti PDPR atas faktor keuzuran. Pun, rasa sikit, rasa banyak. Sudah pecah dah. Sudah bengkak. Sudah kasihan. Itu kedai cakap sudah buka. Itu kedai cakap Lebih baik tukar baru lah dia cakap. Dia cakap saya tanya baterai berapa? RM60 je ke? Akak dalam 3 bulan mesti ganti dia cakap. Ya sampai sekarang saya tak ada ganti. Berapa lama tak ganti? Sudah dekat 7 bulan dah dekat. 8-7 bulan. 8 bulan dah lah. Sudah hancur semua. Sudah sudah rosak. Betul. Kita tekan pun lama baru dia datang. Sambil charge lah guna. Charger sebelakang juga. Saya taruh plug charger belakang. Dia charger lah satu kali sambil charger. Masa sekejap sudah habis baterai kan. Dia cakap boleh goreng telur. Sudah panas, boleh goreng panas. Dia taruh dekat saya punya pipi, mak tengok panas dia. Dia juga pernah menyatakan hasrat kepada suaminya untuk membeli telefon bimbit tambahan bagi kegunaan PDPR anak-anaknya, namun wang yang ada tidak mencukupi. Memang mau pergi kerja, tapi saya punya husband cakap budak kecil masih ada kan. Jangan kerja pun you pergi kerja, you bagi orang jaga. Kalau semua kerja, gaji ke sana juga. Bagusan you duduk rumah lah, sama aja dia cakap. Gaji sekarang jaga anak pun sudah mahal. Kata Puan Jaya Rani, suaminya yang bekerja sebagai pemandu di sebuah hospital swasta ada membantu meminjamkan telefon bimbitnya kepada anak-anak jika pulang kerja awal. Namun kebiasaannya suaminya akan pulang malam kerana mencari wang lebih. Anak Puan Jaya juga pernah meminta bantuan peranti dari pihak sekolah tahun lepas. Namun sehingga kini belum mendapat jawapan, malah ada rakannya yang sudah mendapat bantuan itu. Anak ketiga dari 6 beradik ini iaitu Nevashini, 12 tahun dan bakal menduduki UPSR tahun ini, mengakui tidak faham dan sukar memberikan fokus sewaktu PDPR. Tak faham. Tak cukup macam tak cukup phone lah. Macam tak cukup data tu pun data tu semua tak cukup lah. Adik mau pakai, kakak mau pakai, susah. Gaduh tak? Gaduh. Gaduh. Sekejap buat tanya. Macam cakap Tamil lah orang ni Macam cakap Tamil juga. Cepat sikit. Saya mau buat macam-macam lah.
Bagi Priyashini, 18 tahun pula yang sedang menduduki peperiksaan SPM berkata, dia sukar memahami pelajarannya menerusi PDPR. Tak boleh kicap sangat. Sebab PDPR. Ya. Lama tak pergi sekolah. Jadi risau tak? Risau. Risau dengan SPM. Jadi apa yang expectation daripada keputusan SPM? Ceran aja. Sesi persekolahan yang bermula pada 1 Mac lalu membuatkan sebilangan ibu bapa khawatir dengan jangkitan COVID-19 dan mengambil keputusan untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah. Walaupun risau dengan penularan COVID-19, Puan Jayarani akur dan lega kerana anak-anaknya mula persekolahan. Memang kita itu memang penyakit, takutlah budak kecil lagi kan. Tapi kalau kita ingatkan penyakit itu dia pelajaran, nanti makin lama makin duduk rumah juga kurang pandai kan. Biar sekolah. Dekat sekolah memang cikgu sudah cakap kita akan jaga jaga semua kesehatan anak, semua kita akan jaga, maksudnya inilah. Tapi cikgu sekolah memang ada jagalah. Kita pun tengok dari sekolah tadi kan, tak bagi masuk kita antara jemput dulu boleh masuk kita ke sekolah, sekarang tak boleh masuk dari luar juga. Jadi kita beranikanlah jaga sekolah. Pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuatkan kita dipaksa dan terpaksa keluar daripada zon selesa dan rutin harian. Jika sebelum ini rutin hidup dilalui dengan cara yang normal, kini banyak aktiviti yang terpaksa ditukar mood, kaedah dan caranya. Seterusnya menjadi norma baharu. Paling ketara, peralatan media dan komunikasi menjadi sangat penting, bukan lagi sebagai kehendak, tetapi keperluan dan sebahagian daripada hidup semasa PKP. Walaupun kerajaan telah berjanji untuk memberikan 150,000 komputer riba pada bulan Februari tahun ini kepada pelajar dari keluarga B40 bagi memudahkan mereka mengikuti PDPR di rumah, beberapa ahli parlimen pembangkang kebelakangan ini mempersoalkan mengapa tidak ada perkembangan berita mengenai pemberian komputer riba tersebut yang sekarang ini telah pun memasuki bulan Mac 2021. Bahkan pemberian 150,000 komputer riba itu yang tidak merangkumi 10% daripada 1.85 juta pelajar kekurangan peranti untuk belajar membuatkan Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan mengulas bahawa kerajaan seharusnya memberikan komputer riba dengan lebih banyak dan merancang lebih awal. Dan bagi Puan Jaya, tidak kira betapa sukarnya masa akan datang, tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dalam berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya harus diteruskan. Memang bagilah terbaik juga untuk anak-anak. Tapi tahu kan satu phone memang terbaik lah. Kayaknya saya semua saya sudah ini kan. Kayak saya taruh kemampuan itu aja. Oke, apa kita kemampuan kita ini jalankanlah ini macam itu macam. Ada apa nak beritahu mak tak? Sebab dengan phone mak you boleh belajar kan. Kalau tak ada phone mak tak boleh belajar. Terima kasih ya.